Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pemikiran politik pribumi Madinah. Untuk pengetahuan semua, kaum pribumi Madinah tidak pernah memikirkan untuk memiliki sebuah kerajaan yang mantap kerana pemikiran mereka yang diprovokasi oleh golongan Yahudi yang mendominasi sektor ekonomi dan pendidikan. Mereka juga dihujani pelbagai tuduhan dan penghinaan serta disifatkan sebagai bangsa yang tidak memiliki ciri ketamadunan kerana tidak mempunyai nabi seperti orang Yahudi. Hal ini sebenarnya melemahkan sekaligus menghancurkan semangat orang Arab di Madinah untuk menjadi bangsa yang bermaruah dan mempunyai tamadun sendiri. Hakikatnya, mereka ini terdorong untuk meminta bantuan daripada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membantu Rasulullah SAW dalam semua hal sekaligus memeluk agama Islam. Sebenarnya hadirin sekalian, terbukti dalam perjanjian Aqabah 1 dan 2 betapa keterpaksaan dan kekecewaan pribumi Madinah yang hidup merempat dan dihina di negara sendiri kerana tiada sumber kekuatan rohani untuk menguatkan semangat juang dan jati diri dalam kalangan mereka. Hadirin sekalian, sebenarnya wujud juga penglibatan mereka dalam beberapa siri peperangan, namun hanya sekadar yang berasaskan kepentingan ekonomi dan budaya sahaja, tiada kemenangan yang mutlak, artinya menang tetapi merana. Hadirin sekalian, meskipun pucuk kepimpinan berada di tangan Nabi Muhammad SAW, namun nasib pribumi Madinah tidak pernah diketepikan. Malah, semua perancangan pembangunan negara sentiasa mementingkan anak tempatan Madinah. Hadirin sekalian, akibat pendedahan dan keterbelatan pribumi Madinah dalam sektor politik dan pembangunan negara menyebabkan mereka ini merasakan sudah tiba masanya untuk mereka mentadbir negara sendiri selepas kewafatan Rasulullah SAW. Oleh itu, sejurus selepas Rasulullah SAW wafat, golongan Ansar mesyuarat di Dewan Banu Sa'idah untuk pilih pengganti Rasulullah. Mereka pada awalnya memilih Sa'ad bin Ubadah, pemimpin puak Khazraj, tapi tidak disenangi oleh puak Aus yang ingin melantik ketua mereka, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Muktamar As-Saqifah memilih Sa'ad bin Ubadah dan mereka hanya bersikap tunggu dan lihat sahaja kerana dikatakan beliau sedang sakit. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita boleh fahami di sini, sebenarnya pola pemikiran politik golongan Ansar bukan sahaja menganggap sektor kepimpinan Madinah selepas Nabi adalah hak mereka sebagai pribumi, tetapi lebih kepada mempersoalkan dan mempertikaikan kredibiliti kaum muhajirin yang gagal mempertahankan Nabi Muhammad SAW daripada gangguan kaum musyrikin Quraisy dan gagal menyebarkan Islam di bumi Mekah. Kegairahan kaum pribumi Madinah dalam politik bukanlah sesuatu yang baharu hadirin sekalian. Malah, sewaktu awal penghijrahan Rasulullah SAW lagi, hanya golongan Aus dan Khazraj sahaja yang bersedia menerima Islam dan rela serahkan kepimpinan kepada Rasulullah SAW. Manakala kabilah yang lain terus mengambil sikap negatif dan bersedia untuk bekerjasama dengan musuh Islam untuk hancurkan kepimpinan Madinah yang diterajui Rasulullah SAW. Siri permusuhan baginda seperti peristiwa Bi'ru Al-Ma'unah dan Al-Mu'amarah serta cercaan melalui syair dan hasutan terhadap kaum pribumi cukup banyak hadirin sekalian. Namun, meskipun situasi pentadbiran yang dihadapi Rasulullah penuh dengan pancaroba dan tekanan daripada pelbagai pihak, sesungguhnya Rasulullah dapat menyelesaikan dan berjaya menangani segala masalah dengan cukup bijak dan berhikmah. Seterusnya kita lihat kepada pemikiran politik era Abu Bakar As-Siddiq.
Pribumi Madinah mengambil inisiatif membincangkan isu kepimpinan negara Madinah ekoran selepas kewafatan Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya hadirin sekalian timbul pelbagai andaian dan juga perbalahan, tetapi mereka tetap menunjukkan sikap keprihatinan terhadap aspek politik Madinah. Cadangan dari pihak Ansar untuk melantik satu pemimpin daripada kalangan Muhajirin dan satu lagi daripada kalangan Ansar. Tetapi cadangan ini ditolak sepenuhnya oleh Abu Bakar As-Siddiq atas alasan apa yang telah diungkapkan Rasulullah SAW mengenai urusan kepimpinan negara. Pengakuan jujur Sa'ad terhadap kenyataan Abu Bakar sebentar tadi menunjukkan penghormatan beliau terhadap Abu Bakar sebagai sahabat utama Rasulullah SAW yang sentiasa bercakap benar dan amanah. Oleh itu, golongan Aus dan mengambil sikap sederhana dan menerima cadangan Abu Bakar daripada golongan Muhajirin sebagai khalifah pada ketika itu, dan kepimpinan menteri dipegang oleh golongan Ansar. Bashir bin Sa'ad mengingatkan golongan Ansar agar mengelakkan permusuhan serta kesalahfahaman yang boleh menggugat perpaduan ummah dan menggalakkan kepimpinan diterajui kaum Quraisy kerana mereka ini lebih mahir dalam bidang tersebut. Hadirin sekalian, terbuktilah mengapa Abu Bakar ini layak untuk dilantik sebagai khalifah kerana beliau pernah dipilih Rasulullah SAW untuk bersama di Qathur dan wakil sebagai imam salat ketika baginda kering. Bai'ah umum di Masjid An-Nabawi melengkapkan tata cara syar'i dalam proses pelantikan khalifah dan bai'ah Muktamar Saqifah sebagai proses tamhidi. Tindakan Saidina Umar berucap kepada khalayak ramai di masjid boleh dianggap sebagai proses berkempen dan memperkenalkan calon seperti yang berlaku dalam pilihan raya ketika ini. Pengurusan politik Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah melaksanakan tindakan untuk menghantar pasukan tentera ke Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Namun, terdapat segelintir yang tidak bersetuju kerana merisaukan bahawa Usama bin Zaid itu terlalu muda untuk memimpin pasukan tersebut. Tetapi, Abu Bakar As-Siddiq tetap dengan pendiriannya kerana Usama bin Zaid merupakan pilihan Rasulullah tetapi tergendala disebabkan kewafatan baginda. Abu Bakar As-Siddiq beranggapan bahawa tidak mungkin Rasulullah memilih Usama bin Zaid atas alasan yang tidak kukuh. Oleh itu, Abu Bakar As-Siddiq tekad untuk menghantar pasukan tentera bagi menentang tentera Byzantine ekoran daripada Perang Mu'tah. Bagi meyakinkan angkatan tentera tersebut, Abu Bakar As-Siddiq turut serta dalam memberikan amanat ringkas kepada angkatan tentera tersebut yang perlu dipatuhi. Antaranya ialah larangan untuk mengkhianati, meniru, membunuh kanak-kanak, membunuh wanita, membunuh lelaki tua, dilarang untuk menyembelih lembu, dilarang untuk menebang pokok dan sebagainya. Penghantaran tentera Usama tersebut telah mengancam golongan Arab, golongan Khazraj dan golongan Badui sehingga muncul 3 golongan utama, iaitu golongan murtad, golongan pengikut Nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Dikatakan ketiga-tiga golongan ini merupakan golongan yang sangat kuat sehingga membataskan pengaruh Hijaz. Rentetan daripada kemunculan kumpulan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah mengisytihar perang terhadap mereka yang enggan membayar zakat dan golongan pengikut Nabi palsu yang diketuai oleh Musailamah Al-Kazzab yang merupakan pemimpin Bani Hanifah. Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk memerangi kumpulan tersebut selagi mereka tidak kembali kepada kebenaran ajaran Islam. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap suatu kejayaan yang sangat besar kerana telah menyelamatkan khilafah Islamiah daripada kehancuran musuh yang mengancam kestabilan negara. Bahkan, kegemilangan politik Abu Bakar As-Siddiq terselah lagi apabila beliau telah menentukan calon penggantinya dengan meminta pandangan mengenai perlantikan Umar Al-Khattab terlebih dahulu dengan 2 orang sahabatnya, iaitu Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf berpendapat bersetuju, namun sedikit risau
kerana sikap kasar yang terdapat dalam diri Umar Al-Khattab, manakala Uthman bin Affan bersetuju dan beranggapan bahawa Umar Al-Khattab merupakan orang yang paling layak menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, barulah Abu Bakar As-Siddiq membuat ucapan ringkas kepada umat Islam bagi menjelaskan keputusan Sayyidina Umar sebagai penggantinya untuk menguruskan kepimpinan ummah dan pentadbiran negara. Tindakan Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap sah dari sudut perundangan kerana merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh khalifah. Secara keseluruhannya, pengurusan politik zaman Abu Bakar ini dianggap satu perkembangan yang baru dalam sistem pemilihan khalifah. Pemikiran politik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab telah mengambil alih pemerintahan Madinah selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pada Isnin bersamaan 21 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Pemerintahan Umar ini sangat berbeza dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq terpaksa menghadapi tentangan yang begitu kuat semasa awal-awal memegang jawatan sebagai khalifah. Manakala Sayyidina Umar ketika pemerintahannya mendapat sokongan yang padu daripada masyarakat Islam, termasuk keluarga Sa'ad bin Ubadah. Hal ini telah mendorong Sayyidina Umar untuk meneruskan tugas beliau dengan begitu tenang dan harmoni bagi menghadapi tentera Rom dan Parsi yang berusaha keras untuk menghancurkan Islam. Sayyidina Umar menyusun semula organisasi ketenteraan mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di sini, beliau telah menukarkan Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah agar operasi perang mendapat suntikan yang baru bagi meningkatkan semangat ketenteraan. Keputusan Sayyidina Umar ini menyusun semula organisasi dianggap suatu bentuk pemikiran politik yang begitu matang dan bijaksana. Kemudian, Umar Al-Khattab juga menubuhkan pasukan tentera khas yang dikenali sebagai Al-Jun di 9 zon utama, iaitu Madinah, Kufah, Basrah, Mausil, Fustad, Mesir, Damsyik, Hims dan Palestin. Ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan ketenteraan yang dilatih secara profesional. Bagi menyelaraskan pentadbiran Al-Jun, beliau juga mewujudkan satu dewan khas untuk memuatkan data peribadi tentera bagi memudahkan proses pembayaran gaji dan allowance. Khalifah Umar ini juga dikatakan memberi allowance kepada masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan yang agak teruk. Sehubungan dengan itu, beliau juga telah memperkenalkan sistem percukaian yang dikenali sebagai Al-Kharaj. Al-Kharaj ini merupakan suatu bentuk cukai yang dikenakan ke atas tanah pertanian. Dengan itu, Sayyidina Umar Al-Khattab telah mengarahkan Uthman bin Hunayf untuk menjalankan survei tanah dan mengklasifikasikan grade masing-masing. Ianya adalah bertujuan untuk menentukan cukai yang akan dikenakan mengikut tanah dan jenis pertanian. Secara keseluruhannya, pemikiran politik Umar Al-Khattab ini tidak wujud sebarang bantahan daripada masyarakat kerana tidak berlaku paksaan yang boleh menjejaskan kepentingan masyarakat umum baik dalam aspek agama maupun politik. Seterusnya, kita lihat pula kepada pengurusan politik Khalifah Umar Al-Khattab, di mana pengurusan di bawah pemerintahan Khalifah Umar telah menampilkan sebuah perubahan yang begitu besar dalam dunia Islam. Beliau telah menjadikan negara Islam sebagai sebuah kuasa besar setanding Rom dan Parsi apabila mereka berjaya menewaskan dua kuasa besar ini. Kejayaan Islam mengalahkan Rom dan Parsi ini telah menganggap Khalifah Umar sebagai the founder of Islamic State oleh sejarawan moden, dan penghargaan ini memperlihatkan ketakjuban para sejarawan moden terhadap kekuatan dan keupayaan Khalifah Umar dan juga umat Islam, meskipun terdapat maklumat yang kurang tepat mengenai kepimpinan beliau. Dan kejayaan Islam yang begitu besar ini dilihat telah mampu dicapai dengan perancangan yang begitu baik dan juga tepat, serta keazaman yang kuat dalam mendaulatkan kalimatullah di muka bumi ini. Dan menurut Ziauddin Ar-Rais, kejayaan tersebut adalah disebabkan faktor kejujuran dan juga ketulusan niat untuk memperjuangkan dan menjaga kepentingan agama dan juga umat Islam semata-mata. Dan sebelum kewafatan Khalifah Umar, beliau telah meninggalkan wasiat mengenai urusan politik
umat Islam, khasnya mengenai pelantikan khalifah. Seterusnya kita lihat pula kepada pemikiran politik Uthman bin Affan. Khalifah Uthman telah diangkat menjadi khalifah melalui satu proses pemilihan yang telah dicadangkan oleh Khalifah Umar sendiri dan juga beberapa orang sahabat terkemuka yang lain. Dan pemilihan khalifah pada ketika itu juga telah dicadangkan dan juga diberi nasihat daripada Sayyidatina Aisyah dan juga pandangan umum, yang mana akhirnya perhatian umat Islam cenderung kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman juga dikenali sebagai seorang yang lembut, manakala Sayyidina Ali pula dikenali sebagai seorang yang lebih keras kepribadiannya. Dan akhirnya jawatan khalifah telah diserahkan kepada Sayyidina Uthman setelah dilakukan saringan atas alasan beliau lebih senior dan juga memiliki kepribadian yang mesra dan juga prihatin. Dan selain itu, pemilihan Sayyidina Uthman ini juga dibuat setelah Abdul Rahman bin Auf berpuas hati dengan jawapan Sayyidina Uthman, yang mana beliau lebih yakin berbanding dengan Sayyidina Ali. Dan pada ketika itu jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Uthman lebih confident apabila disoal mengenai kesanggupan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pentadbiran negara mengikut pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada ketika itu juga Sayyidina Uthman menjawab dengan berkata, ya, aku akan melaksanakannya. Manakala Sayyidina Ali pula mengatakan bahawa aku akan cuba melaksanakannya. Dan di situ kita lihat keyakinan Sayyidina Uthman dalam memegang tanggungjawab yang akan diberikan kepadanya. Setelah itu, semasa beliau memberikan ucapan penangguhannya, Sayyidina Uthman telah mengingatkan umat Islam agar merahmati sisa kehidupan yang ada dengan kebaikan serta jangan mudah terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Dan mesej utama yang disampaikan beliau adalah sebuah hakikat pada masa itu, kerana telah mulai kelihatan bibit-bibit hupu ad-dunia yang melampau dalam masyarakat. Dan ucapan itu juga dilihat bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan insan yang kian tercemar kerana pengaruh keduniaan dalam kalangan umat Islam pada zaman itu. Dan perkara ini juga telah diakui oleh Abdul Rahman Auf sendiri, yang mana beliau juga telah menganggap bahawa begitu banyak perbezaan fenomena yang berlaku berbanding zaman sebelumnya.